Tibalah kini waktu yang ditunggu-tunggu, iaitu sesi ceramah program motivasi minda sihat intervensi umum. Sebelum bermula, izinkan saya membacakan sedikit berkaitan biodata tuan penceramah kita. Beliau yang dimaksudkan adalah Cikgu Muhammad Amin bin Ahmad Basri, mula berkhidmat sebagai guru pada tahun 1992. Beliau memiliki ijazah sarjana muda psikologi dari Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2003. Dan kini beliau bertugas di Sekolah Kebangsaan Datuk Saizin Al-Shahab. Seterusnya, sedikit berkaitan latihan profesional tuan penceramah kita. Beliau berkemahiran dalam bidang hipnoterapi, hipnosis, art terapi serta fingerprint personality. Beliau juga merupakan naib pengerusi Madrasah Liulil Albab Keluang, naib pengerusi Madrasah Tafiz Medik Keluang serta merupakan sukarelawan Madrasah Bustanul Hufaz. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, pihak majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan tuan penceramah kita untuk menyampaikan ceramahnya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah tawakkaltu 'alallah i'tasamtu billah fawadhu amri ilallah ma sya'allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berusaha Puan Hajah Rositah binti Uthman, Guru Besar Sekolah Rendah Agama Serap Keluang, Guru Penolong Kanan 1 Ustazah Nur Azlina binti Yasin, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Puan Ustazah Nur Laila binti Haji Misni, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Ustaz Ismail bin Hasan, tentunya sahabat saya, kawan saya, penyelaras program Cikgu Ustazah Farah binti Abdul Rashid, dan tak lupa juga pengacara majlis pada petang ni Ustazah Asmah Laili binti Sa'dun. Seterusnya tentulah anak-anak murid. Sebelum tu para guru Serap Keluang, dan sekali lagi yang saya kasihi anak-anak murid sekalian, apa khabar semua? Khabar baik. Alhamdulillah. Presentation saya nampak tak dekat skrin? Belum lagi Cikgu Amin, belum. Okey, baik. Okey. Dah ada? Okey. Alright. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tentunya tidak terhingga kerana saya nak ejah sikit. Alright. Dah. Tentunya yang tidak terhingga pada petang ni, petang yang sangat indah, kita ambil masa sedikit untuk kita berjalan, membawa diri kita untuk kita mengetahui, untuk kita berbicara, untuk kita meneruskan perjalanan menuntut ilmu kita, lebih-lebih lagi dalam suasana yang kita ada. Tapi sebelum tu, marilah sama-sama sekali lagi kita baca suratul Fatihah untuk kita memantapkan diri kita, untuk memberikan kekuatan pada diri kita
kita hadiahkan suratul Fatihah ni kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada guru-guru kita, cikgu-cikgu kita, kemudian kepada ibu bapa kita, ayahanda bunda kita, sama ada mereka masih ada lagi bersama-sama dengan kita ataupun yang telah pergi meninggalkan kita, juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat al-ahya'i wal amwat. Al-Fatihah. Seterusnya, kita ambil peluang bila kita kumpul ramai-ramai ni, kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom sama-sama dengan saya. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga bila kita berselawat, tak kira di mana anak-anak semua berada di seluruh negeri Keluang ini, ikatan kita sentiasa bertaut, tanda kasih sayang kita kepada Rasulullah, tanda ingatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sentiasa tenang, sentiasa damai dan sentiasa bahagia kehidupan kita sehari-hari bersama dengan keluarga kita yang tersayang, sama dengan ayah kita, ibu kita, lagi siapa? Adik-beradik kita. Jadi pada hari ini kita menyelusuri satu topik yang semakin hangat. Semakin lama kita berada di rumah, semakin lama keadaan yang berlaku, yang melanda dunia sekarang ni, maka semakin banyaklah ataupun semakin luaslah perkara-perkara yang disentuh yang berkaitan dengan minda sihat ini. Dah disebut, bila minda kita sihat, emosi kita terjaga dan kehidupan kita sejahtera. Itu tema pada Kementerian Pelajaran Malaysia yang berkaitan dengan minda sihat. Jadi bila kita sebut tentang minda ni, dia ada mengait dengan 3 perkara yang juga semakin popular. Dan perkara ini sebenarnya oleh kerana dia hanya dalam lingkungan setahun akhir ini yang dia semakin kita sebut, semakin kita lalui berdasarkan kepada laporan-laporan. Ya, jadi tak nak memang kita kena tahu. Sekurang-kurangnya kita mendengar, dan kalau kita tak faham pun kita cuba sedikit demi sedikit untuk fahamkan. Kerana selepas pandemik dia akan jadi endemik. Selepas kita berhadapan dengan pandemik, dia berbentuk dia sentiasa mengejar kita, dan kita akan jadi endemik. Kita hidup bersama-sama dengannya. Saya tak nak sebut. Kita bersama-sama dengannya. Jadi bila sebut minda ni, dia biasanya akan dikaitkan dengan stres, dikaitkan dengan depression, dikaitkan dengan anxiety. Ya Allah, banyaknya benda yang kita nak tahu. Tetapi ni adalah kehidupan kita, dia berada di sekeliling kita. Kalau tak kita, mungkin orang lain. Kalau tak kita, mungkin adik-beradik kita, dan mungkin dalam diri kita ni dah ada, tetapi cuma dia tak banyak. Ya? Jadi dia bila sebut minda, di sana ada proses berfikir. Bila dia berfikir, bila dia aktif, dia akan memberikan reaksi. Jadi reaksi daripada reaksi fikiran dalam minda ni lah yang menyebabkan stres ini berlaku. Stres tu apa? Stres tu tekanan. Kemudian depression. Daripada tekanan itu akan menghasilkan depression.
menghasilkan satu lagi tingkah laku yang disebut sebagai kemurungan. Dan dari kemurungan itu dia akan berkembang menjadi anxiety, jadi bimbang. Ada tekanan, ada kemurungan, ada kebimbangan. Jadi saya tak akan menjelaskan ataupun pergi kepada stres, depression, kebimbangan ni satu persatu. Kerana apa yang akan saya sampaikan ni dia akan secara menyeluruh. Tetapi kerana apa? Kerana stres, depression, kebimbangan ni dia berlaku secara serentak. Kita pun tak tahu, kita pun tak faham. Kan? Kita pun tak sedar. Dan itulah namanya perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup kita yang sedang meniti kehidupan ini sebagai seorang manusia. Cikgu mulakan, saya nak mulakan anak-anak sekalian. Di mana juga anda berada, cikgu nak mulakan, cikgu nak bawa satu kajian. Dan apa yang saya sampaikan ini saya ambil dari Dr. T. Dr. T ni seorang psikiatris Hospital Permai Johor Bahru. Dia memang orang yang pakar yang berkaitan dengan tiga-tiga perkara tadi. Saya sebagai guru dan guru-guru lain di Keluang ni kebanyakannya sedang mendalami, sedang memahami kerana dia penting untuk anak-anak didik yang berada di hadapan cikgu sekalian. Jadi kajian yang dijalankan di Universiti Harvard bermula dari dulu 1938 tahun yang lalu. Jadi ahli-ahli psikologi dekat sana dia mengkaji tentang kajian perkembangan yang berkaitan dengan orang dewasa. Dia jalankan bagaimana kajian ini dijalankan. Dia mengambil sampel lebih dari 700 orang responden, orang yang mengikuti, yang menjalani ujian itu, yang menjadi subjek kepada kajian dipanggil responden. Gitu nanti kita belajar. Kalau kita tak jumpa berkait dengan istilah-istilah refreshen lah apa, jadi kita jumpalah benda-benda perkataan ni. Semoga perkataan-perkataan ni juga menambahkan kosakata kita, perbendaharaan kata kita. Jadi 700 lebih responden ini. Kemudian diambil masa yang panjang bermula dari 1938, dia terus jalankan selama 75 tahun. Panjang tu. Dipilih daripada golongan pertengahan yang dipanggil orang muda. Kemudian objektifnya apa? Objektifnya dijalankan kajian ni, rupa-rupanya kajian ni dah lama. Walaupun sekarang ni kita baru ambil perhatian sebab dia berlaku sekarang. Jadi apa yang nak dikaji ialah apakah yang menentukan kita bahagia. Jadi dijalankan pada pengkaji-pengkaji, para profesor yang berada di Universiti Harvard. Dia jalankan kepada 700 orang ni. Apa dia? Dia nak cari jawapan apakah yang menentukan kebahagiaan kita. Ataupun dia kata apakah yang menentukan kita bahagia. Begitu. Jadi apa sebenarnya yang menentukan kebahagiaan itu? Jadi apabila sampel-sampel soal-soal selidik telah dihantar, dah diberikan kemudian kepada responden ini, kebanyakan, sebahagian besar daripada mereka bila dibuat secara antara sampel-sampel ini ataupun antara responden ini, kebanyakan mereka mengatakan bahawa, ni daripada fikiran mereka, mereka mengatakan bahawa yang menentukan seseorang itu gembira dalam diri dia, gembira ni suka jalan dengan tenang, fikirannya maksudnya tak ada fikir benda-benda berat-berat, boleh ke sana ke sini, merantau ke sana dan merantau ke sini, menjelajah di sana, menjelajah ke sini dalam keadaan yang tidak ada sekatan, sekatan dalam diri, fikiran, undang-undang, peraturan. Dia kata kaya, yang pertama kaya. Bila kaya, mereka mengatakan bahawa bila kaya, tentulah hidup akan bahagia, tentulah hidup akan gembira. Tu salah satu dalam banyak-banyak responden tu yang kita dapati jawapan yang diberikan ialah mereka kata mereka bahagia kerana mereka kaya. Kalau mereka kaya,
Kalau sekarang waktu dijawab tu miskin, dan lupa saya nak beritahu, responden-responden ni dalam kalangan latar belakang orang yang kebanyakan, ada orang yang kaya, ada yang miskin, ada orang kebanyakan biasa. Jadi kebanyakan daripada mereka yang menjawab, diberitahu, memberi respon bahawa kalau nak bahagia hidup mesti kaya. Kenapa? Kerana apa kaya itu penting? Kerana bila sebut kaya, semua apa yang kita nak, kita akan dapat. Kalau kita nak hidup selesa dengan kekayaan yang kita ada, dengan dana yang kita ada, kita boleh dapatkan rumah yang selesa. Macam kat Keluang ni, tengok kat kawasan Seri Intan tu yang sebelah sana tu, rumah tepi bukit tu kan, itu rumah-rumah 400-500 ribu tu. 400-500 ribu kalau ikut ukuran kita boleh kata orang kaya je boleh beli kan. Itu ukuran kita, sebab kita mengukur pada diri kita. Kemudian yang kedua, bila dilihat, kebanyakan mereka mengatakan bahawa kalau nak hidup, kalau seseorang itu bila akan jadi bahagia bila dia popular, bila dia terkenal. Sebut nama dia je, orang semua kenal. Bila orang kenal nama dia, orang tahu dia, bila orang jumpa dia, orang akan rasa beri penghormatan pada dia. Ataupun kalau ada perlu pertolongan, mudah aja mereka nak dapat. Tu dah dua perkara kepada mereka. Bila nak bahagia, bila nak gembira, bila nak suka, mesti kaya, mesti popular. Itulah jawapan yang diberikan semasa mereka melalui kajian-kajian itu. Tetapi apabila dapatan-dapatan tu dipungut ataupun daripada kajian itu didapati semula, dikumpul dan dianalisa satu persatu selama beberapa tahun, berbelas-belas tahun itu, rupa-rupanya didapati. Ni yang kita nak kena tahu ni. Dan setiap kali saya sampaikan, harap anak-anak semua cuba memahami, kerana apa yang saya sampaikan ni akan bersifat bercapah. Dia akan sentuh ke kanan, ke kiri dan pelbagailah, insya-Allah. Rupa-rupanya keputusan kajian menyatakan, ni keputusan kajian. Tadi dia anggaran aja. Jadi Universiti Harvard mendapati bahawa orang yang gembira ialah orang yang mempunyai hubungan sosial yang baik. Kan jauh tu. Dia tadi kata kalau nak gembira mesti kaya, nak gembira mesti popular. Tetapi rupa-rupanya orang yang nak gembira itu, dia mestilah dikaitkan dengan mempunyai hubungan yang baik. Hubungan sosial. Adakah ada gangguan? Boleh jalan terus? Jadi dapatan menunjukkan bahawa, adakah ada masalah? Cikgu Farah? Okey cikgu. Dah masuk balik Okey. Presentation saya ada tak? Tak ada. Belum. Dah ada? Okey dah. Baik. Saya sambung kembali. Rupa-rupanya hasil kajian Universiti Harvard menyatakan bahawa orang yang gembira sebenarnya adalah orang yang mempunyai hubungan sosial yang baik. Apa maksud hubungan sosial? Hubungan sosial yang dinyatakan di sini adalah hubungan antara individu yang baik. Semakin banyak hubungan individu tu, kemudian semakin banyak hubungan individu itu, ada yang menunjukkan yang baik dan yang kurang baik. Jadi yang dekat sini adalah orang yang gembira adalah orang yang mempunyai hubungan sosial yang baik.
ataupun hubungan sosial yang berkualiti. Dia ada dua. Hubungan berkualiti, satu, dengan hubungan yang berkualiti. Kuantiti. Satu kualiti, satu kuantiti. Jadi dalam hubungan manusia ni, dia ada kualiti, dia ada kuantiti. Kuantiti maksudnya ialah hubungan yang ramai. Ramai itu maksudnya berkawan ramai, bergaul dengan ramai, kenal ramai orang. Dekat kampung ada kawan, dekat sini ada kawan, dekat sekolah ada kawan, dekat sebelah rumah ada kawan, dekat dalam rumah kita kawan-kawan kita ramai dengan ibu kita, dengan ayah kita, adik-beradik kita. Itu maksudnya kuantiti. Tapi dekat situ dia kata orang yang gembira adalah orang yang punya hubungan sosial yang baik. Hubungan yang sosial yang baik ini ialah dirujuk kepada yang bawah tu. Hubungan kualiti. Jadi hubungan kualiti ni rupa-rupanya mempunyai kait mengait dengan otak. Jadi hubungan yang kualiti yang baik ni rupa-rupanya mempunyai hubungan yang baik. Tapi sebelum tu, apa maksud hubungan apa maksud hubungan kualiti yang baik? Baik. Hubungan yang baik, hubungan yang mempunyai kualiti, yang dikatakan boleh menjadikan seseorang itu gembira ialah, ni dia, yang selalu kita memang tahu, apabila kita, ataupun apabila anda, ataupun apabila anak-anak, ataupun apabila siapa saja yang dinamakan individu itu, apabila dia berasa susah, apabila dia sedang diuji, apabila dia rasa dia sedang bersedih, dia sedang hiba, dia sedang kepayahan. Kepayahan dalam hidup ni banyak. Dalam keadaan sekarang ada mak ayah anak-anak kita, ada mak ayah anak-anak kita yang apa dia? Anak-anak mak ayah kita yang terpaksa berhenti kerja kerana syarikat telah menutup operasi. Ada juga ibu ayah kita ataupun ibu kita yang berhenti kerja kerana syarikat mengecilkan kaki tangan. Ada juga ibu bapa kita yang bekerja mengusahakan kerja sendirilah. Kita kata kerja sendiri, berniaga sendiri, mengusahakan mengusahakan satu perusahaan. Misal kata ada kedai, ada mengusahakan makanan, mengusahakan kek dan sebagainya. Ada yang terpaksa menghentikan operasi. Jadi mereka-mereka ni dan kita ni selaku anak dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang pilu bila melihat mak ayah kita macam tu. Ni nak kita cerita yang mereka yang terlibat. Juga dalam keadaan sekarang, ada juga macam dekat sekolah cikgu tu, ada juga yang ayahnya telah meninggal dunia kerana COVID-19. Jadi begitu sedih. Jadi bila sedih, bila susah, bila memerlukan pertolongan, bila sukar, pada waktu itu dia ada kawan, dia ada orang yang bersama-sama dengan dia. Itulah dia hubungan yang berkualiti. Faham tak? Maksud dia, kalau ikut kajian itu, menyatakan bahawa orang yang pada waktu susah, sukar, dia ada tempat untuk dia mengadu. Dia ada tempat untuk berbicara dan ada orang tolong dia. Ada orang beri simpati, ada orang beri harapan, ada orang bagi semangat. Itu nama dia hubungan yang berkualiti. Dan hubungan yang berkualiti ni rupanya dia akan mengubah, dia akan mempengaruhi fikiran kita. Dan apabila fikiran kita telah dipengaruhi, nanti enzim dalam otak kita akan menyebabkan otak kita sihat. Bila otak kita sihat, kita akan bahagia. Walaupun kita susah, walaupun kita ada banyak halangan, tetapi oleh kerana minda kita sihat, kita dapat menghadapi apa yang kita lalui. Kerana kita ada hubungan yang baik, hubungan yang berkualiti. Kan orang semua kita pernah dengar apa? Jadi kita pernah dengar waktu senang kawan beribu, waktu susah nak tiada pun satu. Macam tu. Jadi
yang disebut daripada kajian-kajian tadi, dan dibuktikan bahawa sebenarnya nak hidup sihat, nak jadi baik, nak kehidupan ni lebih selesa, lebih aman, lebih damai, lebih tenang, terutamanya anak-anak yang berhadapan dengan cikgu ni, yang berada di mana sahaja berada. Tengok dah sebut dah yang pertama, nak minda sihat, nak kuat semangat, nak yakin diri, tu jaga hubungan. Kerana kalau kita ada orang yang boleh kita luahkan perasaan kita, kita akan jadi orang yang bahagia, orang yang sihat. Jangan jadi terbalik. Kita ada mak kat ayah, seminggu sekali je cakap dengan dia. Bercakap, bertutur kata seminggu sekali. Masya Allah. Kan? Lalu depan ayah tak tegur pun, tak tanya pun. Baik, itu sikit yang cikgu sebut. Nanti kita akan masuk lebih dalam. Jadi, hubungan yang baik akan menyebabkan minda kita menjadi sihat. Ini dibuktikan melalui kajian sains yang disampaikan oleh Cikgu Lee, Cikgu T tu, cikgu sampaikan semula. Baik. Itu dia. Jadi dari hasil dari kefahaman kita bahawa sebenarnya hubungan sosial yang baik ni dia boleh mempengaruhi fikiran. Dan fikiran mempengaruhi minda, otak. Hubungan yang baik mempengaruhi fikiran yang baik, otak akan jadi baik dan jadi sihat. Itu daripada luar ke dalam. Daripada dalam keluar pula, dan daripada tingkah laku biasa ni, sebenarnya dalam otak kita ni ada 4 kimia yang penting. Kalau kita tak buat tu, kita tak jadi sihat. Sebab tu kalau kita tak cergas, kita tak sihat. Kita tak jumpa orang, kita tak sihat. Kenapa? Kerana dari segi sainsnya. Yang pertama, nak sebut ni, kita ni sentiasa perlu memberi ganjaran pada diri kita. Kan selalu kalau dekat kita dulu-dulu kat sekolah, cikgu selalu bagi hadiah kalau kita dapat tempat yang bagus dalam pencapaian akademik. Kalau kita dalam sukan, kita berlari kuat, kita berlari dapat tempat pertama, kita akan dapat pingat. Itu ganjaran. Pada waktu yang lalu kita dah tinggalkan dah hampir 2 tahun dah, kita tak ada dah benda-benda tu. Kan? Pada waktu tahun lepas pun, siapa yang sekolah dia sempat buat sukan bulan 2, selamat. Dapatlah dia berlari. Siapa yang tak buat sukan lagi, sampai sekarang dia tak ada aktiviti itu. Rupanya ganjaran kepada diri ni bukan yang macam tu aja. Kita rasa ni kena sedar ni, sebab ni ada kaitan ni. Dengar baik-baik ni, yang ada depan cikgu ni, yang di mana saja pelusuk peluang berada, dengar baik-baik ni. Ni, kita makan di rumah, mak kita sediakan makanan tu, kan? Lepas kemudian kita makan, kita rasa kenyang, kita rasa amat sedap apa yang ibu masak. Kita rasa, dan kita rasa sedap, itulah ganjaran kepada diri kita. Dengar, tengok macam mana kecilnya benda-benda tu boleh bantu kita. Kita makan, kita rasa sedap. Kita minum air yang ibu buat, teh tarik yang ibu buat, kopi latte yang ibu buat, kita minum, kita dapat rasakan sedapnya. Alhamdulillah, sedapnya. Bila kita sebut Alhamdulillah, sedapnya, sebenarnya kita sedang memberi ganjaran kepada diri kita. Kita sedang memberi ganjaran pada diri kita. Ganjaran nikmat yang kita rasa. Nikmat dunia tu kita rasa, tu ganjaran pada diri kita. Bila kita dapat rasakan tu, dengan secara automatik Allah takdirkan satu kimia yang dipanggil dopamins. Dopamins ni dia merembeskan dalam otak kita. Kenapa? Kerana dalam otak kita ni banyak bahagian. Kan kata ahli orang mengkaji, ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak depan, ada otak belakang, ada otak tengah, ada otak kiri, hoki, otak kanan, otak kiri, kan? Semua ni ada fungsi. Allah Ta'ala telah jadikan dia sebagai makhluk yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia, pergerakan manusia. Sebab tu bila otak fikir, dia tindak balas, dia akan ditukar kepada tindakan. Itu nanti awak dapatkan daripada dalami daripada cikgu-cikgu lain ataupun kesempatan yang lain. Ini mungkin kita cikgu tak akan sebut secara jelas. Jadi dia panggil dopamin. Bila kita beri ganjaran pada diri kita, kita minum, kita rasa nikmat, ya Allah sedapnya air yang ibu buat ni. Kita mandi, ya Allah segarnya, sejuknya air pada pagi ni. Itu ganjaran pada diri. Kan? Rohani, jasmani,
jasmani kita ni perlu apa? Perlu makan, perlu minum. Tapi ini ganjaran psikologi. Kita rasa alhamdulillah sedapnya. Bila kita tidur, kita selimut, kita tidur dekat rumah, kita dapat pejam dengan mata, alhamdulillah sedapnya tidur. Kan? Bila kita dapat berjalan dekat rumah, tengok adik-beradik suka, boleh bercakap, alhamdulillah, sukanya tengok adik-adik main dekat rumah, gembira. Tu ganjaran pada diri. Bila ada tu, dia positif, dia akan keluarkan kimia yang dipanggil dopamines. Jadi dia bila kan tadi bila berhubung dengan orang bagus, otak akan bagus sebab dia akan jadi baik, dia akan jadi bagus. Bila dapat ganjaran pada diri, otak akan jadi bagus sebab ada kimia yang merembes dalam otak kita ni supaya otak kita jadi sihat. Yang kedua, kita menghadapi kehidupan yang aktif. Sebab tu kalau dalam keadaan PDPR ni, dalam keadaan duduk di rumah, dalam keadaan yang sekarang ni kita dah boleh keluar sikit lah, dah boleh jalan-jalan jauh sikit lah daripada rumah. Dan kita aktif, kita bermain, kita main basikal, kita main sampai petang, kita main sampai peluh. Taklah kita duduk, sebelum ni kita duduk fasa 1 kita duduk tak boleh keluar. Fasa 1 duduk dekat rumah, nak ikut ibu pergi bandar pun tak boleh kan. Sekali-sekali je ibu bawa balik makanan yang sedap-sedap, KFC ke KFC ke apa ke yang dekat luar tu, makanan yang sedap bawa balik, kita tak boleh keluar. Tapi sekarang kita dah boleh keluar. Jadi bila kita menjalani kehidupan yang aktif, tubuh badan kita ni, otak kita dapat mengesan, kita ni aktif, sekali lagi rombosan dipanggil rimbesan, merembes kimia yang dipanggil serotonin, merembes dalam otak kita. Jadi kalau orang tu tak aktif, duduk diam, tak ada puji daripada diri sendiri, kesimpulan ni. Kemudian yang seterusnya, satu lagi yang juga penting, kadang-kadang kita ni perlu meluahkan kasih sayang, perlu meluahkan rasa sayang kita. Ni ada orang dia rasa sayang, dia diam je, dia senyap je, dia tak cakap je. Kan ada orang kata kalau kita suka, kita tak payah cakap, kita diam je, nanti orang boleh faham dengan apa yang kita rasa dalam hati. Sebahagiannya betul, sebahagiannya salah pendapat tu. Tapi gini sekali, contohnya kita dekat rumah, ada dalam kalangan kita ni anak-anak kita kat depan cikgu ni, dan siapa saja cikgu tengok dia ada bela kucing dekat rumah. Bela kucing. Bila bela kucing, ada mula dengan seekor, semua keromon kucing tu sayang kucing ni, dipegang tangannya sentuh, dapat merasakan kelembutan bulu kucing. Lepas tu dia kata, kucing dah makan belum? Dia rasa sayang pada kucing, dia sediakan makanan untuk kucing sebab dia rasa sayang. Dia tak nak kucing dia tak sihat, dia nak kucing dia sihat, dia nak kucing dia aktif. Tu semua perasaan sayang tu macam tu. Kan? Itu perasaan kepada haiwan kesayangan. Kemudian petang-petang dia tolong ibu dia jirus pokok bunga satu-satu, walaupun dia tak faham, walaupun dia tak tahu tentang kehidupan yang sangat luas ni. Dia tahu, tengok pokok tu cantik, pokok tu tumbuh membesar cantik, daunnya hijau, bunganya kuning menawan, merah menawan. Dia rasa sayang sangat bila dia hari-hari buat. Dia lahirkan rasa sayang pada persekitaran. Dia tak duduk senyap, buat tak tahu, tengok aja orang buat. Dia akan merembeskan oksitoksin. Dah 3 dah kita belajar oksitoksin. Kemudian yang akhir, yang ni lagi bagus, dia pengubat. Dia kata doktor, kata orang yang belajar dalam bidang ni, dia macam ubat. Dia memberi ubat kepada kita dalam keadaan kita tak sedar. Contoh, kan kita kadang penat belajar. Kan kadang-kadang kita penat belajar, kita rasa macam lesu, kita rasa macam, bukan taklah lemah sangat, kita masih bertaga, tapi kita rasa memang kita macam penat lah. Tapi dalam keadaan penat tu, bila kita bermain dekat luar dengan kawan-kawan, kita menjerit, kita bercakap, kita panggil nama kawan kita kuat-kuat, kita dengar kawan kita panggil nama kita, rupanya perbuatan gitu akan menjadi ubat. Walaupun kita penat, tapi kita rasa macam selesa. Betul tak? Kita penat, tapi kita rasa selesa selepas kita main. Kita penat, tapi kita rasa selesa lepas kita goet basikal. Kita goet basikal tu 15 km, 20 km kan penat kalau ikutkan ukuran fikiran. Tapi rupanya tak sedar penat tu. Kerana apa? Kerana dalam otak kita ada satu ubat semula jadi yang melupakan
keresahan, kepenatan kita. Yang tu dia dari sudut psikologi. Dipanggil endorfin. Doktor kata dia macam Panadol. Tapi yang ni semula jadi. Sebab tu, empat perkara yang cikgu sebut tadi, beri ganjaran, jalani kehidupan aktif, rasakan kasih sayang, memberi kasih sayang dan menerima kasih sayang. Rasa mak sayang kita, rasa ayah sayang kita. Lepas tu kita bermain, walaupun kita penat, kita main. Rupanya tu semua buat minda kita sihat. Bila kan dah sebut dah, bila minda sihat, emosi terjaga. Kenapa? Minda ni dia berfikir. Bila dia berfikir, dia akan memberi reaksi kepada apa yang dia fikir. Kalau reaksi dia fikir tentang yang negatif, dia akan pengaruhi sikap kita, jadi sikap negatif tu. Ada orang pendiam lah, ada orang bila masuk, nanti kita akan pergi lagi. Baik, itu dia 4 perkara yang akan macam mana ni, dekat 3 suku dah. Baik, tak apa, kita teruskan setakat mana yang insya-Allah yang kita boleh pergi. Sebab ni yang luar-luar ni, walaupun kita baru cerita bahagian yang asas basic, tapi inilah sebenarnya yang sepatutnya kita buat dalam musim sekarang. Kita tak boleh kata jemu lah, penat lah. Kalau kita kata jemu, macam mana nak buat? Lawan apa yang kita gabung tu dengan perbuatan-perbuatan yang seperti yang saya sebut tadi, cikgu sebut tadi. Okey. Jadi sebenarnya bila kita berada dalam keadaan ketidakseimbangan emosi, ketidakseimbangan emosi ni dibentuk berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kita dah 2 tahun dah dibentuk. Kita ni sikit-sikit kita tak perasan. Kita ni, emosi kita ni dah dibentuk dengan persitaran. Dulu mula-mula tak boleh keluar, tak boleh pergi sana ke sini, nak keluar nak beli makanan tak boleh. Ayah saja yang boleh keluar pergi kedai beli makan. Lepas tu longgar sikit. Tapi kita ni yang duduk rumah ni, anak-anak, langsung tak boleh keluar. Yang boleh keluar ayah atau ibu ataupun siapa yang berkenaan dalam keluarga kita. Jadi lama sebulan, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, jadi dia akan mempengaruhi emosi. Jadi mengikut kajian, dia sebenarnya kita kena jaga yang saya sebut ni, sebab dia akan jadi mempengaruhi. Dia banyak pengaruh dalam hidup kita. Tapi untuk anak-anak, untuk kita ni yang bergelar anak-anak yang depan cikgu ni, kebanyakannya 3 perkara yang besar yang telah disusun. Ada beberapa puluh tu di-rankingkan jadi 3 perkara ni. 3 perkara ni yang akibat daripada emosi. Kenapa akibat daripada emosi? Sebab dia tak buat apa yang cikgu sebut tadi, yang 4 tu. Yang pertama, nampak tak tulisan tu? Tak nampak, besarkan skrin. Yang pertama ialah mengikut cikgu Dr. T. Lee Chin, Hospital Permai Johor Bahru. Yang pertama ialah emosi dari minda jadi fikiran. Dari fikiran ni dia menyebabkan 3 perkara yang besar, yang dominan, yang berlaku kepada anak-anak. Pada yang ada depan cikgu ni lah. Kalau ada, tolong perhatikan dan tolong atasi. Yang pertama, masalah tingkah laku. Tingkah laku apa dia? Sekarang ni dah mula dah dengar dah lepas ambil naik cuti yang sebelum ni. Ada yang kata dah jemu lah pegang gadget ni. dah rasa bila belajar tu nak buat aktiviti yang lain. Jadi semakin agresif kat rumah. Agresif macam mana? Kita dengar Selangor, kita dengar Putrajaya, kita dengar Pahang nak pergi fasa 3, nak pergi fasa 4, dah masuk fasa 3. Kita tak pergi mana-mana. Kita tengok TV, orang pergi Langkawi, orang pergi melancong dekat mana-mana. Kita kan terasa. Siapa yang tak terasa? Macam hidup kita ni dikongkong, dijaga. Tapi itu memang keadaan semasa. Jadi dia akan menghasilkan tingkah laku agresif. Dia nak bebas. Dia nak bebas macam mana? Kalau dulu dia boleh kawal diri dekat rumah, tapi dia dah bising-bising sikit. Kalau masuk rumah, dia dah bukan ada stres, ada anxiety, ada depression. Masuk rumah tutup pintu kuat-kuat. Kedegam. Aduhai. Kan? Tutup pintu kuat-kuat. Lepas tu kalau panggil nama tu 2-3 kali tak nak keluar. Ketuk pintu kuat-kuat baru bangun. Dia tengah lagu agresif. Kalau mandi tu
dengar bu, kasar sikit. Dia tingkah laku tu berubah jadi kasar. Kalau susun benda-benda tu, kalau susun barang ke, kalau suruh kemah, dah kemah ke belum? Dah. Dah. Kan? Tu agresi. Kalau sepatutnya belajar 30 minit, 10 minit je boleh lekat. 20 minit lagi dah tak boleh dah. Tu dah jadi agresif. Okey? Tingkah laku musnah, tingkah laku musnah ni sebaik tak sekolah. Kalau sekolah memang dekat pintu tandas tu macam-macam tulisan ada. Dulu pun tak dalam keadaan macam ni. Sekarang tak tahulah cikgu rasa minggu pertama cikgu nak buat kajian, nanti nak tengok kat sekolah macam mana, kat dinding-dinding ada tak bekas bila dah naik sekolah. Kan? Tu masalah tingkah laku. Yang kedua, masalah akademik. Masalah akademik ni bila emosi, dia tak boleh, dia panggil kehendak tu tinggi tapi kemampuan tu rendah. Kehendak nak belajar tu tinggi tapi kerana dalam keadaan tak selesa, dalam keadaan emosi yang rendah, jadi tak boleh nak buat. Tu akademik. Kalau yang lepas kita boleh diukur matematik kita tahap mana, bahasa Melayu kita tahap mana, lagi bahasa Inggeris kita tahap mana, walaupun kita ada ujian-ujian dalaman yang cikgu buat, tapi tak macam dulu kita boleh ukur dengan pencapaian kawan-kawan kita yang lain, kan? Tapi sekarang ini kita kena tengok pencapaian kita macam mana. Itu dari sudut akademik. Biasanya kita tak cakaplah merosot, tapi maknanya dia semakin berkurang sebab minat belajar makin kurang, kolerasinya, hubungannya, keputusannya makin kurang, kefahamannya makin kurang, kebolehan menyelesaikan masalahnya makin kurang, faham kepada kehendak latihan ke makin kurang. Kadang-kadang cikgu bagi ayat, dalam satu ayat tu kita faham lain. Tu kerendahan ekonomi. Kemudian yang ketiga yang juga berlaku ialah pergaulan sosial. Jadi pendiam. Ada orang jadi agresif, dia pula jadi pendiam. Kurang bercakap, tak mahu cakap sebab dia tengok TV, tengok depan tengok TV, tengok belakang tengok wajah mak dia, wajah ayah dia hari-hari macam tu. Lepas tu dia tengok tulah sudut rumah dia macam tu, ni tengok sana tu, pergi belakang macam tu. Sebab dia kat rumah tu lebih daripada 10 jam. Dulu kat rumah pagi-pagi lagi sekolah dah hilang berapa jam dah. Dia tak tengok rumah. Ini 24 jam tengok rumah. Itulah dia jadi kurang sosial. Jadi untuk rumusan awal ni, jadi untuk mengatasi masalah-masalah yang kita lalui tadi, yang cikgu sebut tadi, yang minda, dia berfikir dan daripada fikiran dia akan berinteraksi dan menghasilkan perbuatan-perbuatan. Biasanya pada waktu sekarang ni kebanyakannya kalau ikut laporan akhbar kan kita dengar kejadian bunuh diri semakin meningkat, kan? Kemudian tengok orang yang naik kereta lawan arus makin meningkat. Itu yang kat luar. Tapi yang kita kat dalam kat sekolah ni, apa dia? Makin rasa lesu, makin rasa tak semangat. Makin rasa kita ni macam apa tak tahu. Kita ni macam mana sekarang kita rasa gitulah. Nak pakaian kita pun pakaian yang ada tu kita pakai sehari-harian tu macam tak bertukar je. Padahal itulah pakaian kita kan. Kita rasa macam tu. Kita tak ada pergi beli belah baju baru ke, kasut baru ke. Jadi macam kita tu macam tu je. Macam pokok yang hidup tapi tegak gitu. Kan? Jadi sebenarnya nak selesaikan masalah tu kembali kepada emosi. Semua perkara ni mengikut rumusan doktor, mengikut rumusan cikgu sendiri yang sikit-sikit ada pengalaman, memang berkaitan dengan emosi. Bila emosi boleh diatasi, maka perkara-perkara negatif dalam kehidupan kita sebagai seorang anak, sebagai seorang murid akan dapat diatasi. Kerana apa? Ketidakseimbangan emosi akan memudahkan seseorang itu terjebak dengan emosi yang tak gembira, emosi yang tak seronok, emosi yang tertekan, emosi yang rasa macam macam tu. Jadi emosi inilah yang macam cikgu sebut tadi kat depan tadi, dia akan berkaitan dengan stres, dia berkaitan dengan depression, dia berkaitan dengan anxiety. Stres ni tekanan.
Macam mana ditekan, macam mana ia ditekan, macam mana dia jadi depression, macam mana dia jadi anxiety. Dia berlaku melalui panca indera kita. Nanti kita akan dalami selepas daripada ini. Ingat nak selesai, cikgu dah beritahu dah. Daripada tadi orang kata nak bahagia, kaya, popular, tapi sebenarnya tak. Nak bahagia, nak emosi bagus, ada hubungan yang baik. Hubungan yang baik ni apa? Kita ada orang yang boleh bersama-sama dengan kita waktu senang dan waktu susah. Siapa kata ni? Kajian psikologi, kajian di universiti. Dan kalau kita tak nak ikut, kita nak guna kajian siapa? Kan? Betul tak? Kita nak ikut apa? Kita nak ikut panduan apa? Okay, right. Baik, seterusnya. Stres. Adalah sebut sikit stres. Stres ni, tekanan ni, dia kalau berlaku pada kita lebih daripada 2 minggu, 14 hari. Aduh, orang kena marah dengan ayah. Patut kena marah pagi, petang okey lah. Ataupun teruk sangat kena marah dengan ayah pagi tadi, esok pagi okey lah lepas bangun tidur. Ni dia terbawa-bawa, dia melekat. Sebab fikiran dia tu yang menyebabkan dia tak boleh terima ayah dia marah dia. Dia melekat, lekatan dalam psikologi. Dia lekat dalam fikiran dia. Neuron transmitter dia, dendrit tu terpegang, dia pegang aja. Dia pegang aja. Sifat marah dia dipendam, dia pegang, disimpan. Dia tak boleh terima ayah dia cakap, dia tak boleh terima teguran daripada cikgu dia, dia tak boleh terima teguran daripada orang sebelah rumah tegur dia. Dia bising-bising cakap kuat sangat. Oi, slow lah sikit cakap. Dia tak boleh terima, lekat. Ayah dia padahal suruh mandi pada pagi tadi tak mandi. Kau dah mandi belum? Belum mandi. Ayah pun marah. Ayah pun banyak kerja, banyak benda yang ayah nak fikir. Dia tegur, tak boleh terima. Dia simpan sampai 2 minggu. Bila simpan dalam 2 minggu, mulalah mata dia tengok aja. Dalam fikiran, dalam otak kepala dia sentiasa fikir, bercakap, fikir. Dia panggil monolog, cakap dalam diri. Yang cakap dalam diri, kat mana bercakap dalam diri tu? Cikgu pun tak tahu. Ada orang kata dalam hati. Gitulah. Kita kena faham kehidupan. Sebab kita ni tak tahu. Kita sendiri pun tak tahu perasaan kita macam mana. Siapa yang tahu? Kita ni kalau orang tak beritahu perasaan kita, kita tak tahu perasaan kita macam mana. Kan? Betul tak? Okey, baik. Yang kedua, tak melakukan aktiviti yang disukai. Kalau kita nak tahu orang tu stres tak stres, kita tengok adik kita ni. Selalu petang-petang macam ni dia mesti main basikal. Sebab sekarang dah boleh main basikal, tapi dia tak main, dia duduk, dia diam, dia termenung, dia kepala dia ke atas, mata dia tak bergerak. Tapi kita tengok macam dada dia, macam degupan jantung dia kuat. Itu tanda-tanda stres. Kan? Kemudian rasa malas. Sebenarnya bukan dia malas. Dia tak malas, tapi dia rasa malas. Dia sebelum-sebelum ni orang yang rajin. Orang semua tahu dia kat rumah kemas, kat rumah dia rajin, kat rumah dia belajar sendiri, tak payah ibu ayah suruh. Kan tiba-tiba hari tu lemah, malas, betul lah. Tu ada tanda-tanda fikirannya dipengaruhi ataupun fikirannya sedang buat dia nak jadi orang yang stres. Kemudian makan tak berapa rasa nak sedap. Bila kita tak sedap, tak apalah mak, kita tak selera dah makan mak. Padahal kalau mak kita masak ikan, masak asam pedas, lepas tu ada pula telur masin, kita nombor 1 nak makan. Tak sabar-sabar nak makan kat rumah. Tapi hari tu kita tak makan, tak rasa. Tak rasa nak, tak rasa ingin. Menyebabkan apa? Menyebabkan ada gangguan. Itu tanda-tanda ada gangguan. Kemudian susah nak fokus. Susah nak fokus ni maknanya contoh susah nak fokus. Contoh semalam Ahmad ada suruh cikgu, ibu suruh beli buku kan? Nak ke tak nak? Awak tak boleh buat keputusan. Jom ikut ibu keluar kan, sekarang dah boleh jalan-jalan, jom kita pergi bandar sekejap. Kita tak boleh nak buat keputusan, nak ikut ke tak nak ikut. Yang tu salah satu juga yang menunjukkan kita dalam tanda-tanda kita stres. Dan yang paling bahaya sekali, orang yang duduk dalam keadaan stres ini, maksudnya stres yang tinggi lah.
Dah lama, dah 2-3 minggu ataupun dah setahun dia stres tu dah murung, dia buat keputusan, dia buat satu keputusan, dan kebanyakan keputusan yang dibuat oleh orang yang berada dalam keadaan yang tidak stabil ekonominya, tak stabil emosinya, dia akan buat keputusan yang salah. Dan keputusan yang salah tu kadang-kadang bahaya. Dia fikir, oh kalau macam ni baik lari pada rumah lah. Tengok orang yang stres, dia fikir, dia buat keputusan, dia nak selesai masalah dia rasa boring, dia nak lari dari rumah. Yang tu yang cikgu kata bahaya. Jadi rasa yang paling teruk sekali bila dia rasa tak ada harapan. Dia duduk rumah macam orang, dia rasa macam orang biarkan dia je. Padahal yang jadi itu sebab dia tak aktif. Padahal dia jadi macam tu sebab dia tak rasa nak pindahkan perasaan dia pada tumbuhan ke, pada haiwan ke, pada kegiatan aktiviti ke, pada apa? Pada kesibukan diri ke. Kan dah sebut tadi, orang yang kalau nak rembeskan supaya otak ni sihat, dia kena aktif. Aktif tu maksudnya buat 4 perkara tadi tu. Hubungan baik, rasa macam selesa, makan sikit pun dia merasakan sedap tu teramat. Kan? Yang tu. Jadi masa mencemburui kita, cikgu nak pergi hujung sekali, bukan hujung sekali. Macam mana cara nak mengatasi masalah ni apabila kita stres, apa kita nak buat? Ada formula ABC. Doktor ajar kepada kita semua formula ABC. ABC stop. Ada satu buah perkataan stop. A ni apa? A ni kenal pasti apa masalah. Apa masalah? Sebenarnya manusia itu dia akan menyatakan 2 masalah manusia. 1, masalah yang wujud. 2, masalah yang tak wujud. Masalah yang wujud sekarang awak apa? Rasa tak bebas, rasa nak main. Kan? Rasa nak main, rasa tak bebas. Bila kita rasa masalah kita rasa tak main, rasa tak bebas, rasa tak puas hati, kita fikir bagaimana cara nak atasi. Nak fikir nak buat macam mana cara nak atasi. Kita tengok cara kita berfikir. Kita fikir, kita duduk kat rumah ni, kita rasa bosan. Kita fikir, kita duduk kat rumah ni, kita rasa macam terkongkong. Untuk atasinya tu, kita tukar cara kita fikir. Oh tak, sebenarnya duduk dekat rumah ni sebenarnya beri peluang untuk dapat berada dalam keluarga sehari-hari dengan penuh kualiti. Duduk sama-sama pada hari-hari dekat rumah ni dapat belajar betul-betul beri tumpuan. Kita kena tukar fikiran kita. Dari kita kata kita duduk rumah kita bosan kerana kita tak dapat keluar, itu cara kita fikir. Kita tukar fikir kita. Oh, kita duduk rumah ni sebenarnya memberi peluang pada kita untuk lebih belajar, lebih boleh solat berjamaah, boleh mengaji lebih-lebih dekat rumah, boleh sama dengan mak ayah dalam waktu yang panjang. Kan dulu masa ayah kerja memandu, ayah kerja kat KL apa tak bersama dengan ayah. Sekarang hari-hari bersama dengan ayah. Jadi kena tukar tu. Barulah tindakan tu, barulah perkara yang menjadi masalah itu akan menjadi pengubat pada kita. Kita nak hidup sihat tak? Kita nak hidup gembira tak? Jadi nak hidup gembira, kenal pasti punca dan kita tengok macam mana cara kita berfikir. Lepas kita dah tahu cara mana kita berfikir kita salah, kita tukar cara kita berfikir. Bila kita tukar cara berfikir, kita akan tukar cara bertindak. Kenapa? Kerana fikiran kita ni yang mempengaruhi. Dari mana? Dari otak. Otak fikir. Dia kata macam ni bagus, macam ni tak bagus. Jadi seterusnya apa? Seterusnya bila kita dah kenal pasti masalah tu, yang pertama kita stop. Kita kata kita boring, kita stop. Kita stop. Taklah. Stop. Perasaan boring tu kita kata stop. Tak boleh macam ni. Kita stop. Lepas tu bila kita stop masalah kita nak cerita dekat rumah lah ni. Bila kita nak stop masalah kita take a step back. Step back. Maksudnya satu langkah ke belakang. Maksudnya kita berundur dulu satu langkah belakang supaya kita boleh melihat apakah masalah sebenar yang telah kita hadapi selama 2 tahun ni. Okay, step back. Okay. Kemudian selepas kita step back,
kita perhatikan masalah tu. Masalah betul ke kita di rumah ni kita jadi pendiam ke, kita jadi malah belajar, betul ke kita dekat rumah ni kita jadi stres, betul ke? Itu observe. Bila kita dah sebenarnya tak. Sebenarnya bukan macam tu. Duduk rumah ni sebenarnya yang menjadikan tu adalah tindakan yang salah sebab jadi macam tu. Jadi kena betulkan tindakan tu. Dan bila kita dah sedar, observe kita tu dah yakin kita dapat baiki kesilapan ataupun pelakuan kita yang lalu, kita proceed. Kita setuju bahawa kita nak ubah tingkah laku kita pada tingkah yang baru. A, B, C. Kemudian stop. Itu teori ataupun salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Dan akhirnya kita kena faham bahawa otak kita ni 90% kerjanya fikir. Otak kita ni 90% kerjanya fikir. Yang 10% dia boleh dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Jadi nak baik otak dia, nak sihat otak dia, dan otak dia boleh mempengaruhi kepada tingkah laku yang baik sebab refleksi ataupun kesan daripada fikiran ialah tingkah laku. Jadi nak dapat tingkah laku yang baik, dia daripada otak yang baik. Nak dapat otak yang baik, otak tu mesti dirangsang. Dirangsang melalui apa? Dirangsang melalui deria. Okay, ni kita nak sampaikan rumusan. Deria ni, deria apa? Deria lihat, deria dengar, deria hidup, deria rasa, deria sentuh. Tengok. Nak rasa tenang. Tengok. Lihat. Sentuh. Dengar, rasa. Mula lihat Quran tu. Kemudian sentuh Quran tu. Kemudian dengar bacaan-bacaan daripada Quran tu. Kemudian kalau kita baca, kita rasakan bacaan tu. Tu contoh, bila kita baca Quran, kan mula-mula kita lihat dulu Quran tu, lepas tu kita sentuh, lepas tu kita baca, kita dengar, dan kita rasakan apa yang kita baca tu. Kemudian kalau kita duduk berzikir, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Bila kita berzikir, dia kata hati tu tenang. Katanya hati, tapi kata sains dalam fikiran macam tu. Kemudian hari-hari lihat makanan yang ada, sentuh, rasa dengan mulut, dan kita kata pada diri kita, ya Allah, nikmatnya, sedapnya makanan ini. Begitu juga yang lain. Kemudian deria kita ni yang 5 ni kita rangsang dengan melihat keindahan alam. Ada peluang sekarang berjalan keluar daripada rumah, boleh pergi mana-mana, boleh pergi pantai ke, boleh pergi bandar ke, lihat susunan apa, bangunan apa yang ada kat bandar, semua tu lihat dan rasa. Bila dia lihat rasa, otak kita tu dia akan fokus pada apa yang sedang berlaku. Jadi dia lupalah kalau kita ada stres, kalau kita ada masalah, dia akan lupa. Sebab kita ingat, kita nak bermain dengan fikiran. Kita nak pengaruhi fikiran kita. Nak pengaruhi fikiran kita, kita bawa otak kita kepada aktiviti-aktiviti yang boleh membawa kepada fokus yang lain. Jadi, lihat, sentuh, dengar. Lihat, cakap dengan ayah, lihat. Sentuh tangan ayah, salam tangan ayah lepas sembahyang, salam tangan ayah, terima kasih ayah. Ni kita tak pernah salam, tak pernah cium pun kadang-kadang, walaupun kita duduk kat rumah dah 2 tahun. Solat sama-sama, kadang-kadang tak semualah ni nak beritahu. Jadi siapa yang belum tu kena buat. Dan yang paling penting, hidup proaktif. Hidup proaktif ni jangan benda lain yang boleh pengaruhi kita. Ni sebenarnya panjang ni kena urai ni. Kemudian hidup yang reaktif ni lah, biarkan benda lain kawal kita. Contoh hidup yang proaktif. Kita bangun tidur, ingat, bangun tidur, alhamdulillahi ahyana ba'dama tama. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun tidur je, apa nak buat? Kemas tempat tidur. Siapa yang bangun tidur, tak kisahlah di umur berapa, dia terus buka handset, tengok handset. Handset itu akan mempengaruhi kehidupan dia. Kerana apa? Dia buka je, dia dapat mesej daripada sekolah lah, daripada kawan lah, daripada manalah, yang menyatakan begini-begini, benda-benda, perkara-perkara yang menyedihkan lah, perkara-perkara yang buat kita marah. Jadi maksud dia, pagi tu jiwa kita telah dipengaruhi oleh benda yang luar. Sebab tu, ikut ahli psikologi, ini saya oleh kerana banyak, jadi saya sentuh satu je lah. Bangun tidur,
Jangan buat apa-apa dulu. Bangun tidur basuh tangan, terus mandi, terus ambil air sembahyang, solat dulu. Dah selesai solat apa semua solat, barulah kita buat berkaitan dengan urusan dunia kita, sama ada dewasa ataupun anak-anak. Jadi jangan biarkan hidup kita dikawal oleh kehidupan. Biarlah kita yang kawal kehidupan kita. Ni kita ke tengok luar, tengok orang baju merah, kita nak pakai baju merah. Kita pergi ke sana, kita dengar orang tengok ni pakai kasut baru, kita nak kasut baru. Maksudnya kita dipengaruhi orang lain. Kita keluar rumah tengok kawan-kawan sebelah dah berlari sana berlari sini, tak kira masa pagi, petang, siang, malam, kita pun nak macam dia. Itu maksudnya kita dipengaruhi oleh orang lain. Akhirnya sebut yang baik-baik, sangka yang baik-baik. Sebut yang baik-baik dan sangka yang baik-baik. Kita ni adalah mengikut sangkaan apa kita pada Allah. Kalau kita sangka kita baik, kalau kita sangka kita pandai, kalau kita sangka kita anak yang baik, kalau kita sangka kita murid yang baik, maka Allah Ta'ala akan beri apa yang kita sangka. Macam tu. Kalau kita sayang pada ayah kita doakan ayah kita baik-baik, kita doakan ibu kita baik-baik, kita doakan adik-beradik kita baik-baik, kita doakan cikgu kita baik-baik, kita doakan kawan-kawan kita baik-baik, maka kita akan mengikut sangkaan apa yang kita sebut. Jadi insya-Allah yang baik itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang cikgu sampaikan ini semuanya bukan dari cikgu, dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari orang yang menyampaikan kepada cikgu. Cikgu belajar, kita belajar daripada persekitaran dan akan buatkan kita menjadi manusia yang mengikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah atur kepada kita dari kita hidup sampai kita meninggal dunia, insya-Allah. Sekadar itu saja apa yang ingin saya sampaikan pada petang ini. Kita tak ada bermain-main sebab masa memang tak cukup. Kita tak ada nak nyanyi-nyanyi macam yang lepas-lepas kan. Tak apa. Dan apa yang kita ada ni, kita kuatkan diri kita, kita semangatkan diri kita. Kita doa supaya kita jadi anak yang soleh dan solehah. Kita nak jadi apa lagi lebih daripada tu? Jadi anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Sentiasa mengembirakan ibu ayah kita. Wa ila liqa. Ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Hajah Masitah binti Osman, para guru, para kawan-kawan saya dan juga ahli jawatankuasa yang mengendalikan program ini. Semoga kita bertemu pada masa yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tuan Jamin. Sama. Mantap. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Pradi. Lain kali kita jemput lagi. InsyaAllah. Demikianlah tadi ceramah motivasi minda sihat bagi murid-murid tahun 5 dan 6 Serap Ruang bagi tahun 2020.